Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, kita telah sampai pada surah Al-Falaq, surah yang dikenali sebagai surah seluruh makhluk. Surah ini merupakan surah Makkiyah, yang mana surah ini adalah surah yang ke-113 dan mengandungi 5 ayat keseluruhannya. Bagi asbabun nuzul surah ini telah diceritakan pada video yang sebelum ini di bawah tajuk Surah An-Nas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan asbabun nuzul bagi surah ini dan surah An-Nas pada video yang sebelumnya kerana kedua-duanya adalah berkongsi asbabun nuzul yang sama. Kita akan teruskan lagi dengan latar belakang surah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini merupakan satu arahan dari Allah mula-mula kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudiannya kepada para mukminin supaya memohon perlindungan dan naungan pada Allah dari segala kejadian yang menakutkan, sama ada yang sulit ataupun yang terang, sama ada yang tidak diketahui atau yang diketahui secara umum atau secara terperinci. Seolah-olahnya Allah membuka perlindungan dan naungannya kepada mereka sambil berseru dengan penuh kasih sayang. Marilah ke sini. Marilah masuk ke dalam perlindungan dan naunganku. Marilah ke tempat yang aman, yang memberi ketenangan kepada kamu. Marilah, aku tahu kamu lemah dan mempunyai banyak musuh. Dan di sekeliling kamu berbagai-bagai kejadian yang menakutkan. Hanya di sini sahaja keamanan, ketenteraman dan kedamaian untuk kamu. Justeru, kedua-dua surah ini dimulai dengan arahan ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq ayat pertama. Begitu juga dengan Qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas ayat yang pertama. Mengenai kisah turunnya surah ini terdapat beberapa athar yang semuanya sesuai dengan bayangan yang kami telah nyatakan sebelum ini. Dari keterangan asal itu jelaslah bahawa Rasulullah SAW telah memperlihatkan kegembiraannya yang mendalam terhadap turunnya surah ini. Diriwayatkan dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda dengan maksudnya, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan pada malam ini, iaitu ayat-ayat yang tidak didapati tolok bandingnya, iaitu Qul a'udzu birabbin nas dan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Manakala dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah SAW, bacalah wahai Jabir. Aku menjawab, demi bapaku dan ibuku, baca apa wahai Rasulullah? Sabdanya, bacalah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu aku pun membaca kedua-duanya. Kemudian baginda bersabda, bacalah kedua-dua surah ini dan engkau tidak akan dapat membaca surah yang serupa dengan kedua-duanya. Dari Zar ibn Hubaish, katanya aku bertanya Ubay ibn Ka'ab tentang mu'awwizatain, yakni Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Maka kataku, wahai Abu Munzir, saudaramu Abu Mas'ud telah berkata begini. Mula-mula Ibnu Mas'ud tidak mencatatkan kedua-dua surah ini di dalam mushafnya. Kemudian ia kembali mengikut pandangan jemaah sahabat, lalu mencatatkan kembali kedua-dua surah ini di dalam mushaf. Lalu dia menjawab, aku telah bertanya Rasulullah SAW, dan baginda menjawab, aku diperintah berkata Qul. Lalu aku pun berkata, dan kami pun berkata seperti Rasulullah SAW berkata. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Jadi dapatlah kita lihat bahawa semua riwayat ini melahirkan bayangan-bayangan kasih mesra ini. Seterusnya kita akan pergi satu persatu penafsiran ayat dari surah Al-Falaq. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Di sini di dalam surah ini, Allah menyebut dirinya dengan sifatnya yang boleh menjadi benteng yang melindungkan dari kejahatan-kejahatan yang tersebut di dalam surah ini. Dengan membawa maksud ayat yang pertama itu tadi, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kita lihat apakah yang dinamakan ataupun dimaksudkan dengan makna Al-Falaq.
Di antara pengertian al-falaq ialah waktu pagi dan juga membawa maksud seluruh makhluk. Pengertian ini ditujukan kepada segala kejadian yang dilahirkan ke alam al-wujud dan alam al-hayat sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-An'am. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Sesungguhnya Allah lah yang melahirkan tumbuh-tumbuhan dari butir dan biji benih. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Surah Al-An'am ayat 95. Juga firman Allah yang selanjutnya kita dapat lihat pada surah Al-An'am. Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dengan maksud dialah yang melahirkan pagi dan menciptakan malam untuk beristirahat dan menciptakan matahari dan bulan untuk perkiraan. Antara kedua-dua ayat ini kita dapat pastikan bahawa sama ada dipakai dengan pengertian aku pohon pelindungan pada Tuhan yang menjadi waktu pagi yang memberi keamanan dengan cahaya siang dari segala kejahatan yang sulit dan tersembunyi, ataupun dipakai dengan pengertian yang kedua, aku pohon pelindungan pada Tuhan yang memelihara seluruh makhluk yang memberi keamanan dari segala kejahatan makhluk. Maka kedua-dua pengertian itu adalah sesuai dengan ayat-ayat yang kemudiannya. Kita teruskan lagi dengan penafsiran bagi ayat yang kedua. Min syarri ma khalaqa. Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Maksudnya di sini ialah dari kejahatan seluruh makhluk ciptaannya. Kerana setiap makhluk itu ada keburukan-keburukannya dalam keadaan-keadaan hubungannya yang tertentu, di samping mempunyai kebaikan-kebaikan dalam keadaan-keadaannya yang lain. Dan yang dipohon perlindungan di sini ialah dari keburukan dan kejahatannya agar kebaikannya sahaja yang tinggal. Allah yang menciptakan seluruh makhluk itu adalah berkuasa dan juga Allah juga mengarah dan mentadbirkan keadaan makhluk-makhluk itu supaya muncul aspek kebaikannya sahaja dan bukannya keburukan. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang kedua ini. Bagi penafsiran untuk ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari bahaya gelap apabila ia meresap ataupun apabila ia masuk. Kata-kata ghasiqin dari segi bahasa bererti yang mencurah. Dan erti kata-kata waqab ialah lubang di bukit yang mengalirkan air. Dan dari itu dapat dimaksudkan di sini biasanya ialah malam dan segala apa yang ada di malam hari. Apabila malam mencurah menyelubungi bumi, maka ketika itu malam sendiri menjadi sesuatu yang menakutkan. Tambahan pula ia menimbulkan kemungkinan berlakunya segala sesuatu yang tidak diketahui dan tersembunyi, seperti contohnya diserang binatang ganas, dimasuki pembunuh, dicerobohi musuh dan didatangi serangga-serangga yang berbisa. Di samping itu, di waktu malam hari juga terbetiknya berbagai-bagai fikiran yang karut dan berbagai perasaan duka nestapa yang mencekik dan melemaskan minda kita. Kegelapan malam menolong syaitan untuk bertindak dan menggoda manusia. Kegelapan malam juga dan keseorangan di malam hari menggerakkan nafsu syahwat manusia dan muncullah bahaya-bahaya dari makhluk yang nampak dan tidak nampak, yang bergerak dan menyerang di waktu malam. Berikut, kita teruskan lagi dengan penafsiran ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan ataupun pada ikatan-ikatan. Pada ayat ini, kita dapat melihat tema untuk ayat yang keempat ni tentang bahayanya bomoh-bomoh sihir dan hakikat sihir. Kata-kata naffatsati fil 'uqad itu tadi ialah bermaksud perempuan-perempuan bomoh sihir yang berusaha menimpakan bahaya dengan cara memperdayakan panca indera dan urat saraf seseorang serta menyampaikan saranan-saranan yang mempengaruhi jiwa dan perasaannya. Mereka membuat simpulan-simpulan tali atau sapu tangan dan menghembuskan pada simpulan-simpulan itu sebagai satu amalan tradisional sihir dan cara menyampaikan saranan-saranan. Jadi ilmu sihir tidak mengubahkan hakikat-hakikat sesuatu dan tidak pula mewujudkan satu hakikat yang baru. Tetapi, ia boleh membuat panca indera yang perasaan seseorang itu merasakan apa yang dikendaki oleh tukang sihir. Inilah yang dinamakan ilmu sihir seperti yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim dalam cerita Nabi Musa.
Kita boleh lihat pada surah Taha ayat yang ke-65 hingga ayat 69. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Maksudnya, mereka yakni tukang-tukang sihir berkata, "Wahai Musa, pilihlah sama ada engkau yang melemparkan dahulu atau kami orang-orang yang mula melemparkannya." Jawab Musa, "Silalah kamu melemparkan dahulu." Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka dengan pengaruh sihir mereka terperasan kepada Musa seolah-olah berjalan. Lalu Musa merasa takut dalam hatinya, maka kami berfirman kepadanya, "Janganlah engkau takut kerana sesungguhnya engkaulah yang paling tinggi, yakni menang. Dan lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu, nescaya ia akan menelan apa yang dibuat mereka. Sesungguhnya apa yang dibuat mereka hanya tipu daya tukang sihir saja. Dan tukang sihir itu tidak menang, walau dari mana saja ia datang." Demikianlah yang dimaksudkan dengan surah Taha. Maka tali dan tongkat-tongkat sihir mereka tidak berubah menjadi ular-ular yang sebenar, tetapi ia hanya membuat orang ramai dan Musa terperasan, seolah-olah tongkat-tongkat itu ular-ular yang berjalan hingga menimbulkan perasaan takut dalam hati mereka. Lalu Allah meneguhkan hatinya Musa. Kemudian hakikat yang sebenar terbuka apabila tongkat Musa benar-benar berubah menjadi seekor ular hakiki yang menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir yang palsu itu. Inilah tabiat ilmu sihir yang harus diterima oleh kita. Dan dengan tabiat inilah ilmu sihir memberi kesan kepada orang ramai. Dengan cara mencetuskan perasaan-perasaan tertentu mengikut saranan-saranan tukang sihir, iaitu perasaan-perasaan yang menakutkan mereka, mengganggu mereka dan mengarahkan mereka ke arah yang dikehendaki oleh tukang sihir. Sampai di sini cukuplah untuk kita memahami tabiat yang dinamakan dengan ilmu sihir dan rahsia hembusan pada simpulan-simpulan tali. Sihir itu suatu kejahatan dan suatu bencana dan hanya kepada Allah sahaja dapat dipohon perlindungan dan naungan gangguannya. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan riwayat Nabi pernah disihir. Di sana terdapat beberapa riwayat, setengahnya sahih tetapi tidak mutawatir, yang mengisahkan bahawa Labid Ibnu Atham dari bangsa Yahudi telah menyihirkan Nabi Muhammad SAW, iaitu berada di Madinah ketika itu selama beberapa hari menurut satu cerita dan selama beberapa bulan menurut satu cerita yang lain. Sehingga beliau terperasan telah mendatangi isteri-isterinya sedangkan beliau tidak mendatangi mereka. Dan dalam satu riwayat yang lain, beliau terperasan melakukan sesuatu sedangkan beliau tidak melakukannya. Dan kedua-dua surah ini adalah diturunkan sebagai jampi kepada Rasulullah SAW. Oleh itu, apabila beliau menghadirkan bahan sihir yang dimaksudkan itu, setelah diberi mimpi kepadanya dan membaca kedua surah ini, maka terhurailah ikatan sihir itu pada beliau dan hilanglah segala gangguannya. Tetapi riwayat-riwayat ini bercanggah dengan dasar Al-Isman An-Nabawiyah, iaitu dasar setiap Nabi itu maksum dalam segala tindakan dan kerja-kerja tablighnya. Riwayat-riwayat itu tidak sejajar dengan dasar akidah bahawa setiap perbuatan Rasulullah SAW dan setiap sabdanya merupakan suatu sunnah dan syariat. Begitu juga riwayat-riwayat itu bercanggah dengan keterangan Al-Quran yang menafikan bahawa Rasulullah SAW itu terkena sihir dan ia mendustakan kaum musyrikin yang membuat dakwaan yang bohong itu. Oleh itu, kami terpaksa ketepikan riwayat-riwayat ini kerana hadis-hadis ahad tidak boleh dijadikan pegangan dalam perkara-perkara akidah. Tempat rujukan yang sebenar ialah Al-Quran dan riwayat yang mutawatir merupakan syarat untuk diterima hadis-hadis yang ada hubungan dengan dasar-dasar akidah. Sedangkan riwayat-riwayat mengenai kisah Nabi SAW disihir itu tidak mutawatir. Tambahan pula mengikut pandangan yang kuat, kedua-dua surah itu adalah diturun di Mekah dan ini melemahkan asas riwayat-riwayat itu tadi. Untuk penafsiran yang seterusnya, pada ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat ini menyatakan tentang bahayanya pendengki.
Hasad dengki ialah perasaan cemburu hati terhadap sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tertentu, serta bercita-cita supaya nikmat itu musnah dan hilang. Sama ada si pendengki yang merasa cemburu hati itu bertindak untuk memusnahkan nikmat itu kerana ditekan dendam kesumat, atau ia hanya terhenti sekadar menaruh perasaan cemburu hati saja. Namun, sesuatu kejahatan mungkin akan berlaku selepas wujudnya perasaan cemburu hati itu. Kita terpaksa merendahkan nada menolak atau menafikan mana-mana rahsia alam yang kita tidak ketahui, juga rahsia-rahsia jiwa dan sistem peralatan jisim manusia. Kerana di sana terdapat banyak kejadian yang lahir dari rahsia-rahsia itu, sedangkan kita tidak dapat mentafsirkan sebab musababnya sehingga hari ini. Contohnya perhubungan telepati, iaitu perhubungan antara jiwa yang berlaku di antara individu-individu yang tinggal berjauhan, iaitu perhubungan yang benar-benar berlaku yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan berita-berita kejadian yang masyhur dan ujian-ujian yang banyak. Sedangkan kita tidak dapat mentafsirkan sebab musababnya berdasarkan maklumat-maklumat yang ada pada kita. Begitu juga hipnotisme, ilmu daya menidurkan orang lain yang kini menjadi objek ujian yang meyakinkan. Sedangkan rahsia dan kaifiatnya masih tidak diketahui. Di samping telepati dan hipnotisme, di sana banyak lagi rahsia-rahsia alam, rahsia-rahsia jiwa dan rahsia-rahsia sistem peralatan jisim manusia. Oleh itu, apabila pendengki-pendengki itu berdengki dan mengarahkan perasaan cemburu hatinya kepada orang yang didengkinya, maka kita tidak ada jalan untuk menafikan adanya kesan-kesan buruk dari pengarahan perasaan itu. Dengan alasan, kerana ilmu pengetahuan dan alat-alat yang ada pada kita tidak sampai kepada rahsia kesan itu dan cara tindakannya. Kita tidak mengetahui bidang ini melainkan sedikit saja, dan pengetahuan yang sedikit itu pun biasanya kita perolehi secara kebetulan sahaja. Dan kemudian ia mantap menjadi satu hakikat yang berlaku selepas itu. Pada hasad dengki terdapat bencana dan kejahatan yang perlu dipohon perlindungan dan naungan dari Allah agar terselamat darinya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya mengarahkan Rasulnya dan sekalian umat di belakangnya supaya memohon perlindungan kepadanya dari bencana-bencana kejahatan hasad dengki. Dan sudah tentu apabila mereka memohon kepadanya, dia akan melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan itu, baik secara umum maupun secara terperinci. Kemudian kita lihat cara Nabi Muhammad SAW mengamalkan membaca ayat-ayat perlindungan ini. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah SAW apabila beliau berada di tempat tidurnya setiap malam, baginda menemukan dua tapak tangannya, kemudian menghembuskan pada keduanya dan membaca Qul huwallahu ahad hingga akhir, Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir, dan Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Kemudian beliau, yakni baginda, sapukan dengan kedua-dua tapak tangannya semua bahagian tubuhnya yang dapat disapukan olehnya. Baginda mulakan di atas kepala dan mukanya dan seterusnya bahagian hadapan badannya. Kemudian baginda berbuat sedemikian sebanyak 3 kali. Demikianlah diriwayatkan oleh para pemukul hadis dari hadis Ashabus Sunan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan, moga bermanfaat.